Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang zafahkan dapat kita salat berjemaah dan seterusnya kita menyambung kuliah kita yang tangguh lama 2-3 bulan kot. Dan insya-Allah kita sambung baliklah dalam pelajaran akidah atau ilmu tauhid ya. Dulu kita berhenti di muka surat yang ke-7 ya. Surat ke-7 tajuknya awal kemarin itu wajib makrifah, iaitu mengenal Allah. Itu sambungan daripada itulah. Jadi sebelum kita pergi nombor 7 kita ulang imbas kembalilah surat 6. Nanti kalau tak terus ya kita tak tahu stationnya, kita takut tak faham, kita ambil ni. Ini lanjutan daripada muka surat yang ke-6. Itu wajib makrifah, wajib mengenal Allah. Sebelum pergi muka surat 7 kita ulang balik tajuk asalnya. Jadi dia kata kita baca muka surat 6 dulu sebelum kita nyambung muka surat 7. Kita baca tajuk asalnya wajib makrifah, iaitu mengenal Allah. Makrifah ni cakap Arab, cakap Melayu je mengenal Allah. Mengenal Allah ni hukumnya wajib. Macam sembahyang wajib, puasa wajib, haji wajib, mengenal Allah pun wajib. Macam mana nak mengenal Allah ni? Dengan mengetahui sifat-sifat yang wajibnya, sifat yang mustahilnya, sifat yang harus baginya. Jadi maknanya kalau tak dapat mengetahui sifat yang wajib bagi Tuhan tu, yang mustahil dan haram, maka tak lepas kewajipannya lagi. Kerana mengenal Allah ni wajib nombor 1 daripada segala wajib yang lain. Kalau tidak berdosa hukumnya. Tapi kita buat yang wajib yang lain lebih dahulu, sedangkan mengenal Allah ni wajib yang pertama sekali. Jadi dia kata wajiblah, tak boleh tidak mengenal Allah Ta'ala ni. Wajib sini wajib syar'i. Makna wajib tu makna diberi pahala kepada orang tahu dan diseksa pada orang tahu. Kerana dia wajib syar'i ni. Dia bukan harus dan sunat sebagainya. Mengenal Tuhan tu wajib. Sebagaimana wajib sembahyang, maka mengenal Allah Ta'ala pun wajib. Jadi mengenal Allah Ta'ala ni dengan cara kita mengerti sifat yang wajibnya, sifat yang mustahilnya, sifat yang harusnya. Apa guna kita mengetahui sifat yang wajib, sifat yang harus bagi Tuhan tu? Apa gunanya? Tujuannya untuk nak membezakan mana yang qadim, mana yang baru. Jadi kalau kita tidak belajar sifat yang wajibnya, sifat yang mustahil, sifat baru, maka takut kita menyamakan sifat Tuhan dengan sifat yang baru. Jadi masalahnya Tuhan berkuasa, manusia berkuasa, Tuhan memberi bekas, makhluk memberi bekas. Ini jadi masalah. Sebab itulah sebelum kita nak mengenal Allah tadi, belum pelajaran pertama sebenarnya, kita kena mengenal dua perkara dulu. Yang pertama mengenal yang qadim, yang kedua mengenal yang baru. Yang qadim maknanya yang sedia ada. Yang baru dulu tak ada, sekarang baru ada, baru diadakan Tuhan. Jadi tak boleh tidak, proses pertama mesti bezakan yang qadim tu macam mana, yang baru tu macam mana. Whiteboard ada? Tak ada. Dan kita tak whiteboard, senang kita nak bagi faham. Whiteboard tu merupakan alat bantu untuk kefahaman lebih cepat lagi. Ini kita baca ni, kita tak tahu mana duduknya. Jadi bila kita baca sini, kita bawa ke sana, kita pecahkan, baru kita dapat mengetahui lagi. Jadi mengenal dua perkara dulu. Tapi mengenal yang qadim. Mengenal yang qadim ni, yang sedia ada tu, dia bukan jisim, dia bukan jirim, dia bukan jahar. Itu mengenal yang qadim. Mengenal yang baru, dia jisim, dia jirim, dia jauhar. Itu dia. Apa makna jisim, apa makna jirim, apa makna jahar, itu kita nak belajar tu. Tu penting whiteboard. Dah beli belum? Belum. Beli dah, duit berlambak apa simpan kan? Dia bersimpan. Lain kali lah kami akan datang. Supaya nak lebih kata orang lebih pantas tangkap pelajaran tu. Kalau tidak, kalau dia lembab je. Apa kata ustaz tadi. Jadi kalau kita ambil sini bawa ke sana, lebih pantas lagi lah. Yang qadim dia bukan jisim. Jisim maksud apa? Tiap-tiap yang mengambil lapang dipanggil jisim. Contohnya botol ni, dia mesti mengambil lapang untuk sekadar duduk. Itu nama jisim. Dan jisim terbagi dua. Ada dipanggil jisim jirim, ada dipanggil jisim jauhar. Jirim tu ibarat seperti benda lah. Ada benda yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dipegang. Itu dipanggil jisim jirim. Macam botol ni. Ini termasuk
Jisim yang ambil lapang, yang dapat dipegang, dapat disentuh, dapat dilihat. Ada dia. Adalah jisim dipanggil jisim jauhar. Jisim jauhar itu jisim yang ada zatnya tapi tak nampak kerana terlalu halusnya, tapi kita dapat mengetahui melalui sifatnya. Contoh angin. Angin tu ada zatnya, ada dirinya, tetapi tak dapat bagaimana nak sentuh pun, tak dapat nak pegang pun, tak dapat. Tapi kita pada suluhan akal kita, pada perkiraan akal dia ada. Tetapi kita melalui angin, dapat mengetahui angin melalui sifatnya. Sifat angin apa? Sejuk kan? Ada ke sejuk kalau tak numpang pada angin tu? Diri angin yang tak nampak tu dipanggil jisim jauhar. Benda yang terlampau halus seperti roh, seperti udara, seperti oksigen kan. Jadi semuanya itu ternapi bagi Tuhan. Jangan disangkakan Tuhan tu begitu. Tetapi kita pergi yang baru pula. Yang baru ia jisim, mesti mengambil lapang. Ia jirim. Dia jirim, mengambil lapang. Jirim tu maknanya yang boleh nampak, dapat dia pegang. Macam botol. Dia mesti mengambil lapang. Dan yang baru ia merupakan jauhar. Jauhar makna benda yang tak nampak, tak boleh pegang, tak boleh, tapi dia ada. Dia. Itu panggil jisim jauhar namanya. Jauhar. Jauhar. Bukan jauhari. Bukan. Jauhar. Boleh kalau nak baris boleh ke jauhari boleh. Ni dia wakafkan. Jadi maknanya kita dapat bezakan yang qadim dia bukan jisim, dia bukan jirim, dia bukan jauhar. Yang baru ia jisim, ia jirim, ia jauhar. Sebab itu kita tidak boleh mengatakan Tuhan itu bertempat. Kalau Tuhan itu bertempat, dia seperti jirim lah, ada benda. Bila benda, dia mesti ambil tempat. Sebab itu tak boleh kita kata Tuhan duduk di langit. Kalau Tuhan duduk di langit, dia ada jirim, ada benda. Yang mengambil tempat ni makhluk saja. Selain daripada makhluk, apa yang ambil tempat ni makhluk saja. Tuhan tidak mengambil tempat. Sebab itu tidak boleh kita katakan Tuhan tu duduk di suatu tempat. Walaupun dia mengambil dalil Al-Quran sampai 7 surah mengatakan Tuhan tu bersemayam. Jadi bila disebutkan bersemayam duduk seperti kita, Tuhan tu jirim lah. Itu dia. Lepas tu dia larang kita, itu ahli sunnah menafikan kedudukan demikian. Itu dia. Tapi pok-pok lain ni kata dia memandang zahir ayat Quran ni kadang-kadang kita tak boleh melihat sepintas lalu. Dia ada di bahagian ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat tu boleh pegang terus pasal maksudnya jelas. Ada ayat muhkamat itu perlu ditakwil. Pasal kalau ditakwil takut menyamakan Tuhan duduk seperti duduk kita. Jadi masalah. Itu dia. Macam Tuhan Isra Mi'raj ni. Ya. Contoh Tuhan Nabi Muhammad panggil perintah sembahyang. Itu dia. Dan dia melihat Tuhan di situ. Sebenarnya melihat Tuhan bukan di situ saja. Maksud dia melihat Tuhan bukan Tuhan bertempat. Bukan maknanya Nabi nampak melihat Nabi dapat melihat Tuhan, Tuhan di langit. Itu maknanya Tuhan betul, Tuhan bertempat lah. Dia masa dia mengambil perintah sembahyang tu, dia melihat Tuhan yang tidak bertempat seperti makhluk ini. Kalau kita kata Nabi menengok Tuhan di langit, maknanya Tuhan dah di tempat lah. Dia mengambil perintah, dia sampai mengambil perintah tu, dia melihat Tuhan yang tidak seperti kedudukan yang baru, bertempat, bermasa dan sebagainya. Macam bulan, nak tengok bulan perlu ke langit? Tak perlu. Di sini sudah nampak bulan. Bila kita nampak bulan, kira-kira bulan, tak semesti bulan di langit, dari bawah dah nampak dah. Jadi maknanya bukan Nabi Isra Mi'raj tu Nabi yang tengok Tuhan di langit. Mana kalau Nabi tengok Tuhan di langit, dia seperti Tuhan tu jirim lah. Dia masa mengambil perintah sembahyang tu, dia dapat melihat Tuhan yang tidak seperti etikat yang baru Tuhan tu bertempat. Tapi dia dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan tu bukan tempat di situ. Tuhan buka, buka apa ni, kekuasaannya, dapat melihat dianya. Bukan makna Tuhan duduk di situ. Jangan silap faham Tuhan tu Nabi kita nampak di langit, makna Tuhan tempat lah. Makna Tuhan tu tidak sunyi daripada jiran jisim. Dia mengambil perintah sembahyang, di samping dia melihat Tuhannya. Bukanlah maksud Tuhan tu duduk di situ. Itu dia. Itu bezanya. Kerana Tuhan tu termasuk juga benda yang sangat halus, yang tidak dapat digambarkan oleh mata kepala, tetapi kita meyakin kewujudannya itu. Tetapi halusnya tidak seperti jauhar.
Dia berbeza. Jauhar ni benda yang halus, tetapi tidak seperti Tuhan itu. Betul. Makna halus itu luar penglihatan mata, tetapi dapat dilihat oleh mata hati. Itu perbezaan dia. Sebab itu kita sebelum nak mengenal sifat Tuhan tadi, kita tak rasa jelas pun. Yang qadim macam mana, yang baru macam mana. Yang qadim yang sedia ada. Yang baru dulu tak ada, baru ada. Itu makna baru. Kalau yang sedia ada, dia bukan jisim, dia bukan jirim, dia bukan johar. Kalau yang baru, dia jisim, dia jirim, dia johar. Jisim maksud tiap-tiap yang ambil lapang. Dan tiap-tiap mengambil lapang dia dua kategori. Ada dipanggil jirim, ada dipanggil jisim. Jirim ni benda yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dipegang. Ada jirim kasar, ancin Bolton. Dapat dilihat, dapat sentuh. Ada jirim yang tak dapat lihat, jirim yang tambah halus. Betul tak? Itu seperti angin, roh, jasad, roh ya. Udara, oksigen, itu semua jirim jauhar. Tetapi kita tak dapat melihat, tapi kita yakin melalui sifat-sifatnya. Macam angin. Angin tu ada dirinya. Tetapi diri dia terlampau halus. Betul tak? Dan kita dapat mengerti angin tu oleh sifat. Bila dia sejuk ada angin. Sifat tu numpang. Kalau tak ada dirinya, dia tak boleh ada. Itu beza sifat. Sifat mana? Apa-apa yang menumpang kepada yang lain. Maqama bighari. Apa-apa yang berdiri dengan yang lain. Itu sifat. Atau dikatakan sifat tu, tiap-tiap menumpang tu sifat lah. Yang dikatakan zat tu, maqama binafsih. Apa-apa yang berdiri dengan sendiri. Sama ada yang baru atau yang qadim. Tetapi yang baru akhirnya dia berhilang. Tapi yang qadim dia tak ada hilang-hilang. Dia sudah sedia ada. Itu bezanya. Jadi kita kena beza. Sifat tidak boleh ada dengan sendiri melainkan numpang zat. Contohnya manis. Manis tu sifat ke? Ada ke manis kalau tak ada zat manis? Zat manis apa? Gula. Bila ada gula adalah manis. Bila kita yakin benda tu manis, dia mesti menumpang kat gula. Dia tak boleh. Mana sifatnya tiap-tiap yang menumpang. Begitu. Masin. Masin tu sifat kan? Masin numpang ke mana? Numpang kat garam. Kalau tak ada garam, mana ada masin? Itu beza zat dan sifat. Zat tu tempat yang ditumpang. Sifat yang menumpang. Dia numpang benda. Contoh pada kita lah, zat yang baru. Zat yang baru tubuh kita lah. Kalau zat manusia, tubuh manusia. Tubuh manusia tak ada sifatnya. Sakit, sifat. Sihat, sifat. Lawa, sifat. Tua, sifat. Selagi zatnya ada sebelum binasa, sifat ni akan berpisah daripada zat dia. Tetapi sifat Tuhan dan zat Tuhan tidak berpisah sampai bila-bila. Contoh kita, muda tu sifat kan, tetapi dia berpisah pada zat bila umur kita tua. Macam ambil bagi umur kita masa nak darah barin. Kalau boleh beli, nak beli. Tak boleh ambil. Betul tak? Kalau boleh ambil, kita nak kekal ke lah. Tapi tak boleh. Selagi zat tu belum binasa, dia akan berubah-ubah sifat manusia tu. Tapi sifat Tuhan dengan zat Tuhan tidak berubah-ubah. Itu zat yang baru, walaupun dia tidak berdiri lain, tetapi dia tak sama seperti zat Tuhan itu. Sakit, sifat juga. Si Anu tu sakit, Anu siapa? Sebut namanya. Si Daulah, barulah. Sifat tak, sakit tak boleh ada kalau tak numpang berdiri seorang tu. Si Anu tu sihat. Siapa yang sihat? Sebut nama Pak Daulah, Pak Puluh. Nama orang dulu itu yang pemulanya kan. Jadi maknanya sifat ni tiap-tiap yang menumpang. Contoh baju saya ni, hijau ni sifatnya. Hijau ni tak ada kalau baju ni tak ada. Baju tu zat, diri bagi sesuatu. Warna ni dia menumpang kepada baju. Jadi kita kena pastikan dia antara zat dan sifat. Dia berlain-lainan. Kalau sifat, tiap-tiap yang berdiri dengan yang lain, dia tak boleh ada. Kalau zat, tiap-tiap yang berdiri dengan sendiri. Sama ada zat yang baru, sama ada zat yang qadim. Zat yang baru berdiri dengan sendiri, tapi dia binasa. Tapi zat yang qadim tidak binasa sampai bila-bila. Pelan faham ya? Kalau faham, kita sambung. Kita sambung muka surat yang ke-7. Bab ma'rifah ni. Jadi orang yang mengenal Tuhan tu ada 3 cirinya. Ini dia buat 4. Dia buat bahagian-bahagian orang yang mengenal tu. Dan mengenal itu ada 3 ciri. Ini
cara-cara nak mengenal dia, sifat-sifat orang yang mengenal. Itu dia. Orang yang kata mengenal tu mesti ada 3 sifat atau 3 ciri. Yang pertama sekali, dia mesti jazam yang putus. Apa maksud jazam putus? Maknanya keyakinannya tidak berbolak-balik. Keyakinan tentang Tuhan tidak kadang percaya, kadang tak percaya. Tak apa. Itu tak jazam namanya. Itu dia. Jadi ciri mengenal yang pertama, jazam yang putus. Maksudnya dia pegang kukuh, dia takkan berubah sampai bila. Itu dia. Maknanya dari segi keyakinan dengan Tuhan, dia sampai mati dia tidak berubah. Itu makna jazam putus tu, dia tidak berubah. Tak ada bolak-balik. Kadang percaya, kadang tak percaya, kadang percaya. Itu bukan nama jazam yang putus. Itu ada penyakit tu. Okay. Orang yang jazam yang putus ni, dia tidak ada 3 penyakit. Kalau ada 3 penyakit tu, dia jazam tak putus. Dia tak keyakin tentang Tuhan tu tak berapa jelas. Itu dia. Penyakit jazam tu 3. Yang pertama syak, 2 zan, 3 waham. Bila ada 3 benda ni, maknanya jazam tak putus lah. Tentang keyakinan Tuhan tu tak tetap. Kadang berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Kadang percaya, kadang tak percaya. Dia. Yang menghalang jazam tu 3 perkara. Yang pertama, jangan ada syak tentang ketuhanan. Yang kedua, jangan zan tentang ketuhanan. Yang ketiga, jangan waham tentang ketuhanan. Apa makna syak? Syak maksudnya sama berat. 50 mengatakan wujud Tuhan, 50 mengatakan tidak wujud Tuhan. Itu nama syak. Ini tak sah. Ini dia bukan jazam yang putus. Jazam yang putus kena napi tu. Itu dia. Jangan ada dalam diri kita. Mana kalau ada perasaan itu, mana dia tak putus jazamnya. Pegangannya tak putus, tak kuat, tak yakin lagi. Dia macam kata orang maknanya etikat dia tu macam tak apa tetap. Kadang percaya, kadang tak percaya. Yang kedua, seseorang tidak dianggap jazam yang putus. Yang putus kalau ada zan. Zan maksudnya berat mengatakan ya, sikit tidak mengatakan tidak. Berat mengatakan wujud Allah Ta'ala, sikit tak mengatakan wujud Tuhan. Ini pun ternapi jazam yang putus. Contoh 80% mengatakan percaya tentang ketuhanan. Cuma 2% saja. Ini pun ternapi jazam yang putus. Kita nak jazam yang putus tidak ada berbelah bagi. Tetap tunggu. Dan juga yang ketiga penyakit jazam itu ialah waham. Waham maksudnya berat mengatakan tidak, sikit mengatakan ya. Hampir 90% mengatakan Tuhan tak ada, 10% yang mengatakan ada. Ini pun ternapi jazam yang putus. Maknanya jazamnya, etikat dia tak jelas. Kita nak etikat, kita mesti jelas. Keyakinan Tuhan tu nak 100%, tak boleh kurang daripada itu. Bila kurang tu, maka tak sempurnalah jazamnya itu. Tak sempurnalah etikatnya. Tak sempurnalah kepercayaan pada Tuhan itu. Itu ciri yang pertama. Mesti jazam yang putus. Maknanya yang putus maknanya tak akan menoleh ke belakang lagi. Tak akan berubah-ubah lagi. Itu maksud jazam. Tentang ketuhanan tu, tidak syak, tidak zan, tidak waham. Percaya kesungguhan Allah Ta'ala sebenar-benar ada. Tak ada pula sikit ngata ya, sikit ngata tidak, atau mengatakan saya banyak ngata ya, saya banyak ngata tidak. Ini tak sah pengenalannya itu. Ciri pengenalannya tak termasuk orang yang mengenal. Itu dia. Yang kedua, ciri orang yang mengenal itu apa? Dia mesti jazam yang putus. Yang kedua, mesti muafakat dengan sebenar. Dah jazam betul-betul keyakinan Tuhan tu, dia mesti muafakat dengan sebenar. Apa maksud muafakat? Iaitu mengikut sebagai etikat Rasulullah dan etikat para sahabat, dan juga mengikut etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tak boleh terkeluar, mesti muafakat, mesti bersama etikat seperti etikat Rasulullah dan etikat para sahabat dan etikat keseluruhan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ni etikat yang tidak keluar daripada etikat Rasulullah dan etikat para sahabat. Kalau kita terkeluar itu, maka tak termasuk orang yang mengenal. Lepas tu Nabi kata, umat aku ni akan berpecah kepada 73 firqah. Tentang etikat ni, bab ketuhanan ni, umat aku akan berpecah 73. Kulluhum finnar, semua yang masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja. Jadi antara 7 etikat tentang ketuhanan umat ni Muhammad ni, 72 semua masuk neraka. Satu je masuk syurga. Yang masuk neraka macam-macam lah. Etikat marah dia marah. Betul, etikat apa ni? Etikat Jabariyahnya, etikat Mujassimahnya, macam-macam lah. Betul. Etikat Qadariyah pun dia walaupun dia
Etikat qadariyah ni hukumnya haram, tetapi dia berdosa juga, besok kena azab juga. Maknanya lari daripada ahli sunnah jemaah tu, maknanya telah keluar daripada mufakat yang sebenar. Mufakat yang sebenar tu maksud etikat sebagai etikat Rasulullah tu. Dan juga etikat para sahabat, dan juga etikat ahli sunnah wal jemaah. Itu saja. Yang lain tu tak termasuk. Sebab tu kita kena mengenal etikat-etikat yang besar tu, insya-Allah kita dapat etikat yang lain dapat kita handal. Etikat yang besar ni ada 3. Yang pertama sunnah wal jemaah, qadariyah dan jabariyah. Kalau 3 etikat ni kita kena, etikat yang lain tak masuk. Tapi kalau 3 tak kena, pertama macam-macam masuk. Bermacam-macam gelaran. Kalau dulu dipanggil etikat jabariyah lah, qadariyah lah, mujassimah dan sebagainya, sekarang ni dia tukar nama je. Contoh liberalism, pluralism, itu etikat-etikat baru. Cumanya nama dia tukar. Kalau dulu dia ikut nama seperti jabariyah atau mujassimah umpamanya, syiah dan sebagainya, tapi etikat itu sama sekarang diterjemahkan dalam keadaan sekarang seperti rebellism, saya nyebut bayar, pluralism, Tuhan tu banyak, sebagainya. Tuhan tu sama, itu dia. Ini di antara etikat-etikat zaman. Sebab itu kita kena pecahkan, jangan ikut, kena asingkan supaya tidak terlibat. Dia etikat intirah tu ahli sunnah wal jemaah. Apa etikat sunnah? Etikat yang berpandu ketika Rasulullah. Ada 3 perkara. Pertama ahli, kedua sunnah, ketiga wal jemaah. Ahli itu satu golongan atau satu firqah yang terbesar yang memegang Quran dan hadis sebagai dalil, dan sunnah itu iaitu ikut etikat Rasulullah. Dan yang ketiga ikut etikat para sahabat. Dan juga ulama-ulama yang berfaham ahli sunnah wal jemaah. Itu yang dikatakan ahli sunnah wal jemaah. Dan yang ketiga, orang yang mengenal tu, ciri yang ketiga mesti ada dalil. Itu dia. Pertama dia dah tahu dah jazah yang putus, mufakat dengan sebenar sebagai etikat Rasulullah kan. Tapi tak ada dalil. Ini tak sempurna. Kalau orang tu jazah yang putus, mufakat sebenar, tak ada dalil, dia jadi taklid. Jadi kita jangan termasuk taklid. Kita kena cari dalil. Pertama, kita dah jazah yang putus, tidak berganjak tentang ketuhanan itu. Yang kedua, kita etikat sebagai etikat Rasulullah dan para sahabat, dan etikat sunnah jemaah. Yang ketiga, dapat mencari dalil. Maka orang itu dikata mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar. Kalau tanya orang, apa wujud Tuhan tu? Wujud Tuhan ni alam lah, katanya. Pasal apa kata alam? Takkan ada alam tak ada orang buatnya. Ada siapa yang buatnya? Tuhan yang punya alam. Siapa Tuhan punya alam? Siapa? Tuhan punya alam siapa? Selalu kita baca betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa Tuhan punya alam ni? Allah lah punya. Maknanya orang tu sudah ada dalil yang menguatkan hujah dia kenal Tuhan. Tapi kau tanya Tuhan, kita tanya, kamu percaya ke Tuhan ada? Apa tak percayanya? Mana tahu? Kata ustaz, maknanya tak dalil. Dia pandu kepada ustaz, pandu kepada orang. Maknanya taklid tidak harus kepada ahli sunnah wal jemaah ni. Taklid maksudnya mendapat sesuatu tanpa dalil. Dia tidak boleh nak mempertahankan dirinya sebagai dalil yang kukuh tentang ketuhanan. Dia berpandu kepada orang. Kalau orang tu kata ya, ya. Kalau orang tu kata tidak, tidak. Maknanya dia tak dapat mendatangkan dalil yang kukuh. Jadi kalau 3 sifat ni, maka orang itu dikata mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Dia boleh, dia jazah yang putus, etikat betul-betul Tuhan tu ada sebenar-benar, tak ada syak zan waham. Kemudian dia etikat sebagai etikat Rasul para sahabat, kemudian dia boleh mendatangkan dalil. Maknanya ini orang sebenar-benar mengenal. Tapi kalau ada bawahnya jazah yang putus, kemudian etikat sebagai Rasul, tapi tak boleh mendatangkan dalil, orang tidak pandai, dia tidak dipanggil mengenal, tapi dia taklid. Orang taklid ni dalam khatar, bahaya. Kadang-kadang kalau dia tak boleh datang lain, menyebabkan dia kufur kepada Allah. Betul. Dalil ni sangat penting untuk nak mengesahkan iman kita. Bagi khabar tu kan, kau tanya apa tanda wujud Tuhan? Alam. Pasal apa kata alam? Alam mana boleh jadi sendiri? Kalau jadi sendiri tak boleh, tak orang terima akal dalam jadi sendiri. Misalnya dia mesti ada macam contoh, bila kita masuk surah, nampak cicak menunjukkan, nampak tak cicak menunjukkan apa? Taik cicak tu dalil menunjukkan ada? Alam ni menunjukkan ada penciptanya. Bila kita sudah ada dalil, maka datanglah madlul. Madlul ni yang mengesahkan dalil itu. Alam ni dalil, ada. Apa tanda wujud Tuhan? Alam, itu dalil.
Kemudian bila sudah dalil, baru nampak madul, nampak penciptanya. Penciptanya alam siapa? Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu madlulnya, yang ditunjuk. Ada. Dalil tu yang menunjuk. Yang menunjuk tu alam tentang wujud Tuhan kan. Yang ditunjuk, yang menjadikan Allah Ta'ala. Maka ketika itu seorang itu dikatakan mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Mengenal Tuhan ni wajib. Kalau tak kenal, kita bawa sama mati. Pasal dalam kubur malaikat akan tanya. Dia tak tanya, ma'amaluka, apa kerjamu? Senang jawab. Ana boleh jawab. Ana apa kata? Doktor, tabib mamanya. Ana mukhadir, saya pensyarah. Ana mudarris, ana guru mamanya. Atau al-malik, saya ni raja, atau sultan, boleh tak? Dia tak tanya ma'amaluka, tapi tanya marabuka. Siapa Tuhan kamu? Awak dah hafal, ada Allahu Rabbi. Hafal tu belum tentu lagi. Kalau kita jawab Allah Rabbi, maka dia bertanya pula, siapa Allah, siapa Tuhan? Dia tanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Siapa Allah, siapa Tuhan? Pening tu. Pening, sini pun pening lah. Belum seorang. Sini kita boleh bincang-bincang lagi. Okey, kamu kata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Siapa Allah, siapa Tuhan? Rasa belum kubur tu pun tak boleh jawab ni. Dalam kubur entahlah. Apa beza Allah dengan Tuhan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun dah benar. Sebab bergantungan Tuhan maksudnya lah tempat tumpangan, tempat harapan, tempat tumpuan sekalian makhluk. Itu yang panggil Tuhan. Semua orang numpang dia. Duduk numpang dia, berdiri numpang dia, makan numpang dia. Semua numpang, tak ada satu pun yang tak tumpang. Jadi Tuhan yang kita tumpang tu namanya Allah. Allah tu namanya. Allah tu dipanggil isim, nama. Tuhan tu panggil musamma, yang punya nama. Jadi bila tanya malaikat tu, apa beza Tuhan dengan Allah? Tahulah kita. Kau tak belajar. Betul mengetahui Allah Ta'ala ni wajib hukum. Semayang wajib, mengenal Allah Ta'ala pun wajib. Kalau tak kenal Tuhan macam mana? Jawab. Kalau kita tanya, kamu percaya wujud Tuhan kan? Ya. Kita wujud, Allah Ta'ala wujud kan? Apa beza wujud kita dengan wujud Tuhan ni? Tuhan ada sifat wujud, kita pada sifat wujud. Apa beza wujud kita dengan wujud Tuhan? Wujud kita sebelum ada kepada wujud Tuhan ada, jelas dia ada. Mantap je kan kita combine. Wujud kita ni wujud yang harus boleh jadi ada, boleh tak ada. Ataupun boleh kata wujud kita majazi, pinjam saja. Satu masa ditarik dah tak pandang dah. Dipinjam ke 60 tahun je, betul dah tumpah. Dah tumpah. Itu wujud kita. Wujud kita ni wujud yang harus, wujud yang pinjaman saja. Wujud tu wujud yang hakiki, wujud mutlak. Kemudian wujud kita ni didahului oleh tiada, mula asal tak mandang, kemudian baru dia adakan Tuhan. Wujud Tuhan tidak didahului oleh tiada, dia sudah sedia ada. Dapatlah kita bezakan wujud yang baru dengan wujud yang qadim, berbeza. Wujud yang baru harus adanya, boleh jadi ada, boleh tak ada. Wujud yang baru majaz, pinjam saja. Satu masa dia tarik dah tak ada wujud dah. Tengok ni dipinjam 60 tahun, 80 tahun. Lepas tu tarik yang wujud tu dah tak ada dah. Dan kerana wujud kita ni didahului oleh tiada, mula tak mandang, kemudian baru ada. Wujud Tuhan tidak didahului oleh tiada, dia sudah sedia ada. Jadi maknanya kemahlah etikat tu. Kalau tidak, sama lah kita ingat Tuhan je wujud, kita pun wujud juga. Dah amal kau ya. Dan wujud yang baru ni tak sama dengan wujud yang qadim. Itu dia. Jadi sebab tu kita kena belajar. Jadi ciri-ciri mengenal ada 3. Yang pertama tadi lah apa dia? Jaza yang putus. Maksud yang putus maksud macam mana? Apa maksudnya? Tidak berbelah bagi, tidak berganjak, tidak berpindah etikat macam. Tetap yakin Allah Ta'ala sampai bila. Tak ada dengar cakap siapa pun. Kalau berbelah bagi, berganjak kan, kadang-kadang syak, kadang-kadang waham, kadang-kadang zan. Ni tahu, ini mencacatkan jaza yang putus. Jaza yang putus maknanya kebal betul. Tak akan berubah. Lantak dia pancung orang ke, dibunuh orang ke, namun nak bertukar etikat, tak ada. Itu dia. Maknanya tetap betul. Maknanya kalau jazam tak putus tadi,
dia ada 3 sifat: syak, zan dan waham. Maka ini orang yang tidak dikatakan mengenal. Kerana etikat dia mengikut keadaan. Orang kata percaya, orang kata tak percaya, tak percaya. Dia betul-betul bersih yakin betul, percaya sungguh. Yang kedua ciri mengenal ialah muafakat dengan sebenar. Masuk muafakat sebenar tu macam mana? Kita ikut etikat sebagai etikat Rasulullah ajar tu. Tu. Rasulullah ajar tu dia ngabarkan hendaklah kita yakin dengan Tuhan tu sungguh-sungguh. Dia. Jangan berbolak-balik. Jangan berpindah etikat, jangan berpindah keyakinan. Sungguh-sungguh sebagaimana etikat Rasulullah tu. Tu dia. Kemudian yang ketiganya ialah mesti ada dalil. Barulah kuat pengenalan kita itu. Kalau tidak macam kita nak kenal seorang. Yang pertama kita nak tahu nama dia. Kemudian kita tahu bapak dia. Kemudian duduk mana, barulah kata kenal. Ini aku sebut mana orang Pak Abu? Pak Abu pun tak kenal. Anak siapa? Duduk di mana? Itu maknanya dia tak mengenal. Dia nak mengenal tu mesti ada tiga tadi. Yang pertama jazah yang putus. Maknanya tak berbolak-balik, tak berpindah etikat tentang ketuhanan. Walaupun berbagai-bagai dugaan sekalipun, namun aku tidak menafikan ketuhanan itu. Aku yakin dia bagi susah pun Tuhan aku juga. Dia bagi senang pun Tuhan aku juga. Jangan masa senang yakin, besok dia tak sayang pada aku pula. Dah balik-balik. Ni tak jadi. Bila bagi nikmat dia akunya Tuhan. Bila bagi balik Tuhan tak sayang aku. Mana tak yakin, mana jazam tak putus. Sedangkan nikmat dan bala itu semua daripada dia. Mana ada sesuatu daripada yang lain? Tak ada. Nikmat pun daripada dia, bala daripada dia, iman daripada dia, taat daripada dia, semua daripada dia. Jadi janganlah hati tu berbalik-balik. Gamak Tuhan dah tak sayang aku, macam-macamnya bagi aku. Maknanya sudah etikat dia macam syak tentang ketuhanan. Jadi tak boleh. Pasal di atas dunia ni memang tempat nikmat dan bala. Mana ada nikmat sepanjang-panjang? Kadang nikmat, kadang bala. Jika diberi semuanya itu anugerah. Jika diberi juga bala itu sebagai memang tempat dia. Kalau bagi sihat, maunya alhamdulillah. Dia tempat dia je gitu. Kalau bagi sakit, alhamdulillah, kerana itu tempat dia. Di akhirat tak ada lagi benda itu. Sebab itu dunia ni panggil tempat meninggal. Betul tak? Semua yang ada semua meninggal kita. Isteri 4 seorang pun tak ikut. Kemarin masa hidup abang yang bila tumpah seorang tak ikut. Semua meninggal kita. Harta yang banyak semua meninggalkan kita. Kawan yang ramai semua meninggalkan kita. Ilmu yang banyak semua meninggalkan kita. Pangkat yang besar semua meninggalkan kita. Sebab itu dunia tempat meninggal, tuan-tuan. Itu dia. Pasal apa gelar tempat meninggal? Pasal apa gelar dunia tempat meninggal? Pasal apa gelar dunia tempat meninggal? Pasal dia tinggal lah ya. Itu prasekolah. Pasal dunia tempat hidup dan mati. Bila ada tempat hidup dan mati, kita kena meninggal. Itu pasal meninggal. Pasal apa dia dunia tempat meninggal? Pasal dunia tempat hidup dan mati. Panjang umur pun tumpah juga. Pendek umur pun tumpah juga. Kita akan meninggal segala-gala apa yang ada pada kita. Akhirat tempat tinggal. Pasal apa akhirat digelar tempat tinggal? Hidup tak tumpah-tumpah. Sebab itu dikatakan akhirat tempat tinggal. Kenapa yang kita nak fikir banyak tempat meninggal sehingga lupa tempat tinggal? Sampai tak sempat ngaji, sampai tak sempat semayang. Mikir ke tempat nak meninggal semua. Lebih banyak dari tempat tinggal. Apa ramai? Kalau mikir tempat meninggal semua dia kaji. Ini tak cukup, ini tak cukup, ini tak cukup. Tempat tinggal dia tak fikir. Amal aku dah cukup, ke ilmu aku dah cukup, ke iman aku dah cukup. Tak dipikir pun. Maknanya lebih banyak mikir benda nak tinggal daripada tempat yang nak kita tuju. Itu dia. Sebab itu dunia ni memang betul lah. Tempat meninggal. Satu masa kita akan meninggal segala-galanya. Mentok bini 4, patut seorang ikut lah. Yang 3 tak ada. Semua siapa nak kawan orang dah tumpah. Tak semua sayang. Ling. Take kucing ling. Minta salah seorang 4 tu mesti seorang ikut je. Kalau tak ngikut pun paling tak ada tidur pun semalam dulu atas kubur.
Kau nak balik-balik, buat kemah. Ya. Saya nak tidur nemankan suami kita semalam dua. Ya. Tak ada. Ya. Tidur di rumah pun 4 bini lari. Patut kalau 4 bini, bila suami mati, 4 menggeleng suami yang mati tepi katil tu. Tak ada, semua incik semua. Kalau mati pagi, lepas subuh, habis-habis, pukul 11 tamat dah campak orang. Kalau mati malam 6.30, ada harapan bermalam. Waktu ada harapan malam pun dia tak dekat kita. Apa lah? Takut. Mentok 4 bini, 4 lah dua. Seorang di sana, seorang depan, seorang belakang. Seorang kiri, seorang kanan. Semua lebuh. Ada. Sama lah. Sebab tu kita cinta tu buta. Dia celik bila hidup ada reta, bila tumpah. Ada dia. Dia tak pandang kita lagi. Dia tak akan simpan sampai pukul 12 tengah hari atau pukul petang. Dia mesti campak, paling tak dia pukul 11 selesai dah. Itu nandakan dunia ni tempat meninggal. Apa dalilnya? Pasal dunia tempat hidup dan mati. Tak boleh tidak untuk mengelak daripada meninggal. Pasal kita ada hidup dan mati. Akhirat tempat hidup, tak ada mati-mati. Itulah tempat tinggal sebenar-benarnya. Sebab itu kalau kita banding umur dunia dengan umur akhirat itu, jauh bezanya. Umur dunia ni yang kita terlampau terpedaya tempat meninggal ni, umur dunia ni setahun bulan. Umur dunia ni setahun berapa bulan? 12 bulan. Sebulan berapa hari umur dunia? 30 hari. Satu hari berapa umur dunia ni? Berapa jam? 4 jam. 1 jam berapa minit umur dunia ni? 60. Pendek benar, lepas tu tumpah. Ada. Akhirat panjang. Ini dia gambar dalam surah Sajadah tu ya. Al-fasanati mimma ta'udun. Satu hari tu macam setahun. Macam satu hari macam 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi kalau kita bandingkan dunia, dia berdasarkan permantuan hadis, satu hari 1000 tahun tu, maka ulama membuat kalkulator atau kiraan, dia kata 1 tahun akhirat, setahun akhirat macam 4000 bulan masanya. Kita setahun 12 bulan kan, sana setahun 4000 bulan, tak mangkau. Kalau senang tu 4000 bulan. Satu bulan dunia 30 hari kan, satu bulan akhirat 4000 hari. 4000 hari, sebulan 30 hari pun jenuh mikirnya. Allah, bila 25, bila 25. Tu 25. Gaji tak, dia 25 bulan senyum, lepas tu balik kuncam. Dia sebulan sekali je. Pasalnya hari dunia 26 dah balik kuncam balik. 500 kereta, 500 rumah, 500 dengan tua anak pengasuh. Duit ayuk, duit apa lagi? Duit minyak lagi, duit bacikit, apa cikit? Melantak lagi. 26 kuncang balik. Sunjung balik pada 25 balik. Betul, orang gaji bukan gaya ke tak? Kalau nak kaya itu yang rasuah tu. Ada. Kau je pagi balik petang dapat gaji bayar tak. Yang nampak lebih itu tengok cerita. Itu paling tak ada, itu yang terlibat dengan rasuah tu. Jadi kau nampak makan gaji mewah rupanya, mesti ada tak kena tu. Mesti ada bawah table. Ada. Ada. Kalau orang makan gaji pakai besar kan, 10,000, besarlah kerak. Takkanlah gaji 10,000 nak pakai Proton, paling tak ada Alphard atau Kapat di poket tu. Alphard sebulan berapa? Rumah tu kan duduk rumah biasa, paling tak ada banglo. Paling tak ada 2,000 sebulan. Kalau nampak mewah tu mestilah bawah meja. Ada dia. Ada. Kemudian satu hari akhirat ialah 70,000 jam. Kita satu hari dunia 4 jam pun jenuh mikir. Kalau kesakit pukul 2 pagi, jenuh bila nak siang, mentok biasa perjalanan, tapi rasa tak sabar nak siangnya. Kecuali orang sihat, bila orang sihat mau cepat menuh siangnya. Begitu orang syurga tadi, kalau orang nikmat tadi, dia tak kisah benda itu. Tapi kalau azab tadi, lama menuh. Dan 1 jam akhirat bersamaan dengan 12 bulan. 1 jam akhirat 12 bulan. Kita nak habis tahun mempenin. Terkengkang. Jadi maknanya
umur dunia ni terlalu pendek. Waktu terlalu pendek lah kita ambil kesempatan. Jangan kita meruangkan masa itu dengan benda-benda yang tepat nak kita tinggal. Contohnya semayang. Semayang bukan susah sangat, pendek je waktunya. Satu hari ada 24 jam, ya. 1 jam 60 minit. Jadi kita darab. Satu hari Tuhan bagi sampai banyak. Orang susah ke, orang senang ke, orang miskin ke, orang kaya, Tuhan bagi 1440 minit. Sama banyak. Semayang tak sampai jam pun. Semayang 2 rakaat ambil 3 minit. Semayang 3 rakaat ambil 4 minit. Semayang 3 rakaat ambil 4 minit. Semayang 4 rakaat ambil 5 minit. Berapa semuanya? Baru 20 minit. Ya. Ada baki lagi 1440 minit. Pergilah hincik ke mana pun. Bun sawit ke, bendang ke, rambu-rambai ke. Yang 20 minit tekan tak boleh buat. Tak sampai setengah jam untuk sujud kepada Allah. Tapi kalau dia mampu 20 minit untuk sujud Allah, itu di antara hamba yang bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala tak mengambil masa yang banyak. Dalam 1440 minit, sembah dia hanya 22 minit saja. Tapi berapa ramai yang buat? Sebab itu baru ni saya tengok survey yang tidak berdaftar lah kot. Dia kata rakyat Malaysia yang semayangnya, seluruh Malaysia ni, umat Islam hanya 20%. Bayang, kalau 20% tu bahaya paling besar. Lebih bahaya pada COVID-19 lagi. Kita COVID-19 risau benar, takut tumpah. 20% rakyat Malaysia lebih kurang berapa juta? 33 juta. Yalah umat Islam katakan 20 juta ya. Yang baki tu umat lain lah. 20% saja. Yalah kalau kita survey anak 8 beranak, bukan semua 8 yang semayang ya. Mak ayah semayang yang 6 ekor lagi, 8 ekor lagi. Nanti bila nak turun rahmatnya? Seolah kita minta balas turun, tu dia. Sedangkan masa untuk sembahyang 22 minit saja. Sebab tu sembahyang ni bukan masalah sihat tak sihat dia. Dia masalah hati dia. Jadi kita sambung. Ini pula. Dia kata yang dimaksud dengan jazam tu. Dan jazam itu terbahagi kepada 4. Tadi saya ngabarkan ciri mengenal kan. Ini jazam tadi ada 4 bagi. Tu dia. Ada 4 bagi jazam tadi. Dia kata jazam itu ada 4 bagi. Yang pertama, jazam yang mufakat. Pada yang sebenar dengan dalil. Maka ini dinamakan makrifat. Itu dia. Orang kata makrifat tadi mesti ada jazam yang putus, mufakat dengan sebenar, serta boleh mendatangkan dalil. Maknanya orang ni kenal Tuhan. Kalau tak ada 3 ni, dia tahu Tuhan. Kenal dan tahu tak sama. Kalau orang yang kenal, dia tidak syirik kepada Allah. Tapi kalau orang yang tahu pada Tuhan, dia akan syirik kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia mensyirik. Dia mengaku Tuhan, tetapi dalam masa dia syirik Tuhan. Sebab itu kita nak tahu dan kenal. Kalau kenal, automatik dia tahu. Tapi kalau tahu, belum tentu lagi mengenal. Dipanggil mengenal itu maknanya makrifah tadi. Yang kedua, jazam yang mufakat. Yang sebenar tetapi tanpa dalil. Dia jazam betul, tak berganjak tentang ketuhanan kan. Kemudian mufakat semua, tapi tak boleh mendatangkan dalil. Kau tanya orang, apa tanda wujud Tuhan? Ngeling kepala. Ini termasuk taklid. Mungkin dia tak kenal Tuhan lagi ni. Dia baru tahu saja, tapi tak kenal. Bila tak tahu, bila tak kenal, ni tak selamat imannya. Kita takut iman dia kufur kepada Allah. Apa mana kufur ni? Jangan bunyi je. 8.45 ya. So tengok jam lah. Jemur tengok. Apa mana kufur? Kalau orang tu sekadar tahu, tidak mengenal, dia iman tak selamat. Dia kadang-kadang boleh buat kufur. Kufur maksud apa? Menolak, ingkar tentang ketuhanan itu. Kalau 1, 2 tu dia panggil kufur. Kalau 3 ke atas dia panggil kafir. Kalau lebih 3 orang menolak tentang ketuhanan, maka panggil kafir. Kafir itu jamak, plural. 1, 2 singular ataupun mufradnya. Jadi kufur dan kafir berbeza kan? Kalau kufur 1, 2 orang yang menolak tentang keyakinan dan Tuhan, tak iktiraf Tuhan sebagai Tuhannya. Tapi kalau lebih 3, dia panggil kafir. Bahasa Arab ni lebih 3 berapa banyak. Kalau orang putih lebih 2 dah kira banyak kan. Itu bezanya. Kalau Arab 3 berapa banyak. Kalau 1, 2 tak banyak lagi. Okay. Jadi maknanya kalau orang tu tak ada jazam mufakat,
tak ada jazam yang putus, tak ada mufakat sebenar, maka orang dipanggil taklid. Taklid maksud apa? Seseorang tu tahu tanpa dalil. Maka orang yang tahu tanpa dalil, iman tak selamat. Kadang-kadang takut bawa pada syirik, akhirnya kufur kepada Allah. Pasal dia tak boleh mendatangkan dalil, sama ada dalil akal ataupun dalil nakal, dari Quran ada dia. Jadi taklid ni ulama akidah berbeza, khilaf, tak sama. Ada dalam pandangan mereka. Ada yang mengatakan orang taklid ni kafir. Ada yang mengatakan tidak kafir, tapi dia Muslim lagi, tapi Muslim yang derhaka. Pasal apa derhaka? Patut dia boleh belajar, tapi tak nak belajar. Jadi Muslim yang derhaka. Maknanya tentang ketuhanan ni, kalau kita boleh belajar, kita dapat, maka kalau tak belajar, hukum berdosa. Sebab itu kita kena belajar. Jadi mati keadaan berdosa. Sekarang ulama mengatakan kafir. Dia Islam indana saja, tapi indallah dah kafir dah. Kita Islam dan bila dia mati nama dia Abu bin Ahmad, kita uruslah ya, mandi sebagainya, tetapi dia tidak lagi Islam insya-Allah. Itu Islam indanas saja. Tapi kita tak dapatlah menghukumkan dia pasal dia tak kabur lagi. Kita urus sebagai mayat biasa. Tapi kata kau menyengar dunia ni natural je kita. Ada tak ada tu biasa. Aku tak percaya tu, tu tak boleh urus lagi dah. Tu dia. Jangan tanam pandang tengalir tu. Tu dia. Kita bagi boya makan sebagainya. Tu dia. Maka dia telah terkeluar daripada Islam. Itu dia. Mereka tak boleh urus tapi kita pandang zahir je lah. Tapi itu Islam indanas baru. Islam isi manusia. Indallah tak ada lah. Pasal dia menapi ketuhanan tu, dia kufur lah kan. Itu dia. Jadi yang nombor 2 tadi, taklid tu dia jazam putus, kemudian dia fakat, dia jazam, dia tidak berganjak tentang ketuhanan, yakin betul. Kemudian dia etikad, ni sebagai etikad rusak, tapi tak boleh mendatangkan dalil saja. Kau tanya orang, apa tanda dia Tuhan? Awak tak tahu katanya. Maknanya etikad dia tak jelas lagi. Patut bila tanya orang, apa tanda dia Tuhan? Alam, makhluk, ada. Baru boleh jawab alam boleh, makhluk boleh, mungkin boleh. Boleh jawab salah satu kan, tapi dia tak boleh. Mana iman tu masih lagi boleh dirosakkan oleh iblis. Mana dia boleh paling imannya tu. Tu dia. Boleh datang syak, zan dan waham. Yang taklid ni makna orang yang apa? Taklid ialah orang yang tidak boleh mendatangkan. Dia dengar cakap orang saja. Itu namanya taklid. Tu dia. Bila ada sifat dia tu, pakai orang tu dipanggil muqallid namanya. Bila orang tu tidak boleh datangkan dalil, dipanggil muqallid. Taklid tu mengikut cakap orang, tak boleh datangkan dalil. Bila tak sama, orang yang tak boleh datangkan dipanggil muqallid namanya. Okey. Yang ketiga, jazam yang tidak mufakat dengan sebenar, dengan dalil. Dia tak ada putus etikadnya. Dia tak syak, zan dan waham, tiada mufakat dengan sebenar. Tapi tentang ketuhanan tu dia tak putus keyakinan. Kalau tak ada mufakat dengan sebenar dan juga tiada dengan dalil, maka ini dinamakan jahil murakkab. Jahil murakkab pun tak boleh. Dalam etikad tak boleh jahil murakkab. Dalam akidah ada 2 jahil. Satu dipanggil jahil murakkab, satu dipanggil jahil basit. Jahil murakkab ni 2 susun jahilnya. Yang pertama dia tak tahu tentang akidah tu. Kemudian dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia kata dia tahu. Itu je masalah. Itu panggil jahil murakkab. Itu dia. Jahil basit, dia tak tahu ilmu tu. Kemudian dia tahu, dia tak tahu, kemudian dia mahu tahu. Ini lebih cantik daripada jahil murakkab tadi. Jahil murakkab ni payah. Jenuh mengajarnya. Dia kata tahu, sebenarnya tak tahu. Dia. Jahil murakkab ni kita jalan segi lepas kan. Nak ngabur juga payah. Contohnya ulama dulu, orang jahil murakkab nak ngajar payah. Contoh kata berhimpun, berjumpa 2 peniaga. Satu peniaga jual telur tuntung dengan peniaga tentang jual kain pelekat. Zaman dulu kan jual kain pelekat ni clean kan? Kain pelekat. Cak siput ada sat gajah. Zaman dulu kain pelekat yang paling top cak siput tu kan. Cak siput mahal kan. Jadi bertembunglah 2 penjual 2 peniaga tu. Satu peniaga telur tuntung, satu peniaga clean jual kain pelekat. Tu dia. Clean pelekat tanya orang jual telur tadi. Ini Haji, ini telur apa? Haji jawab betul, ini telur tuntung. Dia kata, oh itu lotong dia telur kah? Orang cakap tuntung kata lotong. Yang pertama dia jahil tentang binatang. Kemudian dia tak tahu yang dia tak tahu. Orang tu kata ini telur tuntung. Itu macam, itu lotong ada telur kah? Macam ikan itu macam, ini lotong serupa kera. Ini tuntung serupa, ini tuntung serupa kura. Saya pun tahu itu lotong seperti kera juga. Senang aja. Yang pertama dia jahil tentang binatang-binatang. Kemudian dia tak tahu. Yang diri dia jahil.
Memang tahu. Orang ni kata tuntung, dia kata lotong. Orang kata ini tuntung serupa kura-kura. Saya tahu itu lotong serupa kera. Ini tuntung ada ekor. Saya pun tahu itu lotong sama itu kera pun ada ekor. Paling ambil tu empah ke muka itu je. Kalau jahil basit senang ajarnya. Yang pertama dia tak tahu. Kemudian bila dia ajar baru ambil tahu. Tu senang. Contoh ulama pondok bagi contoh juga. Ulama budak pondok lah biasalah, budak pondok ni miskin. Bila cuti pergilah ambil upah kan. Masa itu tengah motong badi kan. Dia orang keluar pondok cari duit sikit. Lalu saya masalah, ngapa atau orang sini tak semayang ke? Kami tak tahu adik, saya ustaz. Atau kalau itu saya nak ajar lah adik tuan-tuan yang ada semayang. Jadi sebelum kita nak semayang, kita buatlah surah katanya. Maka ramai-ramai lah buat surah. Bila siap, kita mulalah semayang, surah pun dah siap kan. Dia dah khabar anak murid jadi, dia kata, ikut apa saja buat. Dia bila khabar ikut budak tak bantah dah. Maka angkat takbir, dia mengangkat takbir, rukuk je. Masa rukuk tu rukuk lah. Kerana bila sujud tu orang pelajar pondok biasalah kan pelekat pereput. Ya. Bila rukuk kuat terabak lah panggung tu. Bila terabak dia malu, dia pun tojul lah. Dulu surah tu bukan ada tingkap macam sekarang. Asal dia atap ada tempat sujud dah lah. Tojul lah 10 orang. Bab. Dalam ramai-ramai semayang susah ya. 10 orang sampai terjun. Lepas itu dia pun dah sampai ke rumah orang yang ada kain, dia minta maaf daripada orang, minta izin nak pakai kain pasal kain cari. Orang tu bagilah. Lepas dia khabar anak murid, "Ngapa kau ikut aku? Ada tuan cakap ikut je." Apa yang tuan buat ikut je. Baru kita fikir orang yang terjun, kami ingat sembahyang susah, orang apa senang je. Kalau tidak tengah sembahyang tengah senang. Lepas sujud terjun, bum. Tapi dia senang dia ajar. Pasal kita perintahkan, dia ikut. Begitu juga tiga orang mu'alaf sedang belajar dengan Tok Guru. Tok Guru ngabur perkara yang batal solat kan. Batal solat tu umpamanya tak boleh berkata-kata atau bercakap kan. Dia kata Tok Guru, kau buat je apa yang kau buat. Dan membuatlah. Tok Guru baca Fatihah, dia baca Fatihah. Biasa baru belajar kan. Tok Guru rukuk, tidak. Masa tidak tu nampak pula tikus kecicok. Dia dah Tok Guru dah kawal masa sembahyang tak cakap kan. Lama yang seorang malak dia kata, "Oi, besarnya cicak." Kata kamu dia, "Itu kau sembahyang jangan cakap." Kata orang dia, "Bodoh aku tak bercakap." Jadi macam mana hukumnya? Semua bercakap. Lama Tok Guru bagi penjelasan, tiga-tiga semua bercakap semua. Jangan buat lain kali. Jadi senang aja kan. Dia tak tahu, kemudian dia tak tahu, kemudian mau dia tahu. Dia murakab dah dia. Dia ikut dia aje. Jadi kita jangan jahil murakab. Kalau mau fiqh ada dua jahil. Ada dipanggil jahil ma'zur, ada dipanggil jahil ghairul ma'zur. Tu dia. Jahil ma'zur ni maksudnya jahil yang tidak diuzurkan. Kalau ada yang maknanya jahil ma'zur adalah jahil yang diuzurkan, dimaaf oleh syarak kalau dia tak buat. Umpamanya contoh ada kuliah kan, tapi kuliah tu jauh dari tempat dia pergi. Kalau dia pergi berlaku bahaya umpamanya, duduk di pengalaman lah, keluar rimau, sungai dan sebagainya, jadi bahaya. Yang kita dimaafkan. Yang kedua dipanggil jahil ghairul ma'zur, jahil yang tidak dimaafkan. Kalau ada kuliah dia boleh pergi, tidak ada halangan, dia tak pergi hukum dosa. Contoh dia pendidik ni kuliah kan, tetapi orang lain dia tahu dia keluar tapi tak pergi, maka dia rumah tu berdosa pasal tidak ada halangan untuk ilmu. Itu namanya ghairul ma'zur ni, jahil yang tidak diuzurkan. Hukumnya dia rumah tu berdosa hukumnya. Macam orang yang jahil ma'zur dia tak berdosa pasal dia jauh daripada pengalaman. Kalau nak pergi ada halangan-halangan, sebab keselamatan namanya, ada rimau, ada singa dan sebagainya. Kita sini tak ada halangan, nak start je motor jalan. Itu namanya jahil ghairul ma'zur yang tidak diuzurkan. Dan yang keempat tak payah kita ambil 3 cukup. Yang pentingnya nombor 1, nombor 2 tu. Nombor 3, 4 tu sebagai salingan saja. Dan insya-Allah kita sambung di akan datang. Adapun arti dalil, iaitu suatu yang menunjukkan atas kebenaran suatu perkara. Jadi maknanya dalil ni nak menguatkan hujah kita tentang kewujudan Allah Taala tu. Tapi kalau tak boleh datang dalil, keimanan kita tak kuat. Bila tak kuat, tak adalah jazah yang putus. Maka kita akan berbolak-baliklah berdolak dalil iman kita. Kadang syak, kadang zad dan wahab. Itu kita sambung di sesi akan datang. Adapun arti dalil. Kalau dalil tu dalil akal boleh pakai. Dua boleh.
Paling elok dua-dua sekali. Dalil akal, dalil nakal. Dalil akal, dalil nakal adalah Quran. Untuk nak kuat ke akal, kita ambil firman Tuhan. Itu paling elok. Kadang-kadang orang ni bertanya, dia apa? Macam ni lah, macam jual kain dengan untung kan.